لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jugalah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak kauli kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Mazayani Intima'il Islam daripada Fadilatul Syekh Fathiyah Khan. Kalau ikut dalam catatan di muka surat 107 untuk pustaka Fajar, manakala untuk pustaka Darussalam muka surat 124. Tajuknya tajuk yang keempat di bawah tata kelola tajuk besar berkaitan dengan bagaimana cara saya hidup untuk Islam. Dan ini adalah antara rangkuman daripada beberapa perkara asas yang perlu untuk dikuasai dan diperhalusi secara teliti oleh seseorang yang mengakui bahawa dirinya adalah seorang Islam. Menduduki pada tajuk yang keempat ini, kata Fadilatul Syekh Fathiyah Khan, seseorang itu yang mahu hidup sebagai seorang Islam mestilah mengetahui hakikat Islam dengan mendalami, mempelajari dan mengetahui dasar-dasar Islam, hukum-hukum dan halal haramnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat yang ke-114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Tuhanku tambahlah ilmuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa may yuridillah bihi khair yufaqihu fid din. Sesungguhnya ilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya didapati dengan belajar, dan fiqh, kefahaman fakih itu didapati dengan mendalami sesuatu. Wa may yuridillahu bi khair, barang siapa yang dikehendaki Allah, yuridillahu bihi khaira, nak diberikan kebaikan yang banyak. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilimpahkan dengan segala kebaikan yang ada,
maka sebaik-baik kebaikan itu diukur kira pada keadaan kefahaman tentang agamanya. Sesiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan yang banyak berganda, Allah akan memberikannya kefahaman tentang urusan agama. Kemudian dalam satu lagi hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, kata Nabi SAW, innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warasu ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan pusaka berbentuk dinar maupun tidak juga dirham. Innama warasul ilm, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Barang siapa yang menerima yakni ilmu, beliau akan menerimanya dengan bahagian yang lumayan. Hadis daripada Imam Abu Daud. Baik. Itu gagasan pada tajuk keempat pada malam ini yang kita nak garapkan dan kita nak cuba kongsikan dengan tuan-tuan yang mulia. Tujuan Fadilatul Syekh Fatih akan memuatkan pada tajuk keempat bahawasanya seseorang yang nak menjadi, yang nak hidup, yang berusaha nak mengenal dan memahami bahawa dirinya adalah Islam, dia mestilah berusaha mengetahui hakikat Islam itu dengan mendalam. Islam adalah satu agama yang kita sendiri maklum sebagai agama dalil, datangnya dengan simpulan dan juga santunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui sekian banyaknya dasar hukum yang dimuatkan dalam Al-Quran, daripada seawal huruf ba di suratul Fatihah sehingga perakhiran di surah An-Nas dengan huruf sinnya. Semua itu adalah bekal modal yang perlu untuk kita fahami dengan sebenar-benar kebaikan. Dan tidak ada satu pun yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sia-sia, melainkan semuanya adalah kebaikan yang kadang-kadang diketahui dengan mudah, ada kalanya kita tidak ketahui dengan senang, dan ada juga sampai ke mati pun kita tak tahu apakah yang disebutkan, apakah yang disampaikan. Cumanya bila kita berdiri pada tegas bukti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui dengan segala macam susur galur jalan untuk sampai kepada kita kalimah la ilaha illallah ini, antara benda yang perlu untuk kita sentiasa sedarkan dan segarkan adalah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata ulama, seseorang yang nak mengetahui hakikat perjalanan tentang kefahaman yang dibawa dalam Islam adalah dia juga mengetahui hakikat kebaikan yang turut dirasai oleh para nabi yang ada sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai orang yang beriman, apabila dia melihat pada setiap kedudukan manusia yang pernah hidup sebelum daripada Nabi SAW, khususnya para rasul dan nabi-nabi itu, maka dia tidaklah la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mereka tidak membeza-bezakan. Apa yang tak dibezakan, iaitulah perintah untuk mentauhidkan Allah. Tuan-tuan buka pada lembar yang dihidangkan daripada zaman Nabi Adam AS sampailah ke zaman Nabi Isa AS. Yang kita akan jumpa adalah ajakan kepada seluruh manusia supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jumpa daripada mana satu pun nabi-nabi ataupun rasul tiba-tiba yang keluar daripada kehendak untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Baik daripada zaman Nabi Adam AS sampailah keturunan Nabi Nuh AS, sampailah kepada keturunan Nabi Daud, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang
diperolehi oleh para nabi ini adalah kerana mereka mengetahui bahawasanya hakikat Islam itu dengan amat dalam. Cuma wujudlah beberapa kaedah yang dituntun dan ditunjukkan kepada kita. Antaranya bila Nabi Ibrahim AS bertanya berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan yuhyi wa yumit. Macam mana yang dikatakan engkau menghidupkan dan engkau mematikan. Macam mana yang kau kata yang kau mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dan Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, adakah kau tidak percaya beriman kepada? Tidak. Bukan tak beriman, percaya. Cuma nak datangkan yakin. Kenapa boleh timbul situasi itu, kata ulama? Sebab dia sudah pun berusaha nak memahami hakikat sebenar Islam, iaitu menyerah diri kepada Allah. Hari ini bila kita sebut tentang hakikat Islam itu, kadang-kadang kita hanya terpandang dan kita cuma melihat pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka selesai. Padahal banyak lagi. Islam itu adalah menyerah diri dan kemudian kita kena tunduk, taat, patuh kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang telah disantunkan oleh baginda Nabi SAW. Bila kita mengetahui perbuatan kita bersalah dengan apa yang diperintahkan dengan ilmu, maka kita tahu benda itu adalah benda salah. Bahkan sampai ke tahap ada orang yang dia Allah Ta'ala berikan ilham. Ada di kalangan manusia yang Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat untuk memberikan ilham kepada mereka. Dan orang ni macam mana dia boleh dapat sampai ke tahap ilham tu? Bila mana dia senantiasa mendirikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Sampai satu ketika hatta benda yang haram nak masuk ke dalam mulut dia pun, walaupun benda tu tak ada pun orang kata apa, bukti keharaman dia tu, tapi disebabkan oleh iman yang ada pada dia, dia boleh dikesampingkan daripada makan ataupun mengambil benda-benda yang ada syubhah. Tapi nak sampai ke tahap itu, ialah dia perlu melalui pada satu faham, iaitu melekatkan diri dia dengan memahami konsep hakikat Islam. Dan kemudian hakikat Islam tu berdiri pada nilai ilmu. Kalau tak silap kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan, dia ada maklumat, dia ada ilmu, dia ada hikmah. Tiga benda berbeza. Bila maklumat, sesuatu benda yang kita tahu tetapi belum tentu faham. Kita tahu tapi belum tentu faham. Contoh, kalau orang kata dalam hidup kita ni kematian itu adalah satu benda yang wajib kita rasai. Kita tahu tak kata kita akan mati? Tahu. Tapi kita faham tak mati itu macam mana? Siapa sini yang ada pengalaman mati? Pasal Allah dia punya kerangka logik ataupun relevan manusia hari ini, dia kata kamu hanya dikira ahli sekiranya kamu adalah orang yang melalui proses ataupun hipotesis ataupun kajian tu. Ada itu isu. Dia bang kata ustaz sembang apa, ustaz kan bisa beranak. Ustaz kan tahu sakit, apa kan? Kita pula duk cerita seorang wanita ini patah tulang belulang dia ketika melahirkan anak. Hidup dia umpama duduk dalam keadaan diambang kematian ketika nak melahirkan satu zuriat, keturunan daripada Nabi Adam AS. Tiba-tiba dia main tepuk meja, dia kata ustaz pernah beranak? Tak. Habis tu saya buat kepala tahu kena bawah tu naya apa. Jadi kita pun tanya, kamu pula jangan duk cerita bab mati ya, pasal kamu pun tak ada pengalaman mati. Dan perkara ini perlu untuk kita faham bahawasanya maklumat adalah sesuatu benda yang kita dapat tapi tak semestinya kita faham. Hakikat kematian bagaimana, hakikat kehidupan macam mana. Ada orang bila, sebagai contoh, saya sebut satu perkataan dan tuan-tuan dengan maklumat yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan akan boleh bayang benda yang saya sebut. Contoh, saya kata lembu. Tuan-tuan boleh bayang tak lembu? Dan saya yakin dan percaya ada yang bayang lembu susu. Ada di kalangan kita bayang lembu kala merah. Ada yang di kalangan kita bayang lembu dekat kotak Farm Fresh. Ada di kalangan kita duk bayang lembu yang dia naik kat pampir. Macam-macam. Sebab daripada maklumat yang dia dapat, dia boleh expand, imagine benda yang dia tahu. Tapi adakah itu lembu yang saya sebutkan?
Tak. Sebab kita cuma berdiri pada titik maklumat. Sebab itu, daripada maklumat, kita akan dapat satu lagi kerangka yang lebih dalam, namanya ilmu. Ilmu ini bukan takat satu benda yang kita dapat, tetapi dia juga dapat mengawal kita ketika berhadapan dengan segala macam perkara yang berlaku dalam kehidupan. Bagi contoh, kalau tuan-tuan ada dekat dalam perjalanan, duduk dalam kereta, sampai dekat simpang 4, ada traffic light. Kereta tuan-tuan sebiji saja, lampu isyarat warna merah. Dengan ilmu yang tuan-tuan ada, tuan-tuan tahu, kata tuan-tuan tak boleh jalan. Memang tak boleh jalan pasal tuan-tuan duduk dalam kereta. Satu kerja pula nak pergi kereta. Tanya siapa? Ustaz abang suruh jalan. Tak, saya tak suruh jalan. Nah, maksud dia faham lah kan, kita tak boleh nak bergerak sebab belum lagi hijau. Dan kita pula mengetahui lebih dalam sebab kita pernah kena saman dulu. Yang tu bukan maklumat dah, yang tu ilmu. Kata tak ada siapa yang belah. Tak mau, aku kena dah itu 300. Buta dia tak. Bukan ada apa pun, tak ada siapa macam ni juga. Tiba-tiba aku keluar, no, di hujung sana ada sang saka biru. Front liner duduk tunggu dah untuk menjaga keselamatan. Baguslah. So bila dia tahu kata lampu merah dia tak boleh belah, and then dia pula ada ilmu, dia pernah dapat saman dan sebagainya, maka benda tu mengekang diri dia daripada melakukan kesalahan walaupun orang tak ada. Boleh faham? Dan benda ni yang berlaku antaranya disebutkan ketika mana Sayyidina Umar menyuruh anak dia untuk berkahwin dengan seorang budak perempuan, yang kata Sayyidina Umar, ketika aku berada di luar rumah dia, budak perempuan ni duk abang dekat mak dia, wahai ibuku, takutlah engkau kepada Tuhan. Kerana mak dia tengah duk campur susu dengan ayak. Dia kata, siapa mak campur susu dengan ayak? Dia kata, siapa tahu? Kita dua je. Dia kata, Allah tahu. Jangan duk campur ayak dengan susu untuk jual dekat orang. Sebab benda tu dah dikira termasuk dalam golongan mukadzibin, golongan yang menipu, berdusta. Bila Sayyidina Umar dengar perkataan daripada anak wanita, anak gadis ini, maka bila dia balik ke rumah dia, dia pesan dekat anak-anak dia, hampa pergi kahwin dengan budak tu. Pasal nak jumpa budak yang dengan maklumat dan dengan ilmu boleh tahu kata Allah meneliti, Allah memerhati, Allah sedang melihat dia, dalam keadaan tak ada siapa yang nak bagi komplimen, nak bagi penghargaan, ataupun tak ada siapa yang nak puji dia. Maka orang macam ni adalah orang yang bukan takat dia ada maklumat, tetapi dia ada ilmu. Sayyidina Umar kata, hampa siapa yang nak kahwin, kahwin dengan budak ni. Anak-anak dia pun duk kelang kabut, kata apa, kahwin lah. Kalau hampa tak mau aku kahwin. Dia kata nak yang. Ada dalam athar kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan daripada keturunan perkahwinan anak Sayyidina Umar dengan budak perempuan ni, maka lahirlah di hujung cicitnya adalah Khalifah Umar Abdul Aziz. Dan sebab tu bila Sayyidina Ali menyebutkan, kalau kamu ada harta, sampai ketua lah kamu kena jaga harta. Tapi kalau kamu ada ilmu, ilmu akan jaga kamu dan ilmu akan jaga harta kamu. Macam selalu analogi yang saya sebutkan, tuan-tuan ada RM1, saya ada RM1. Kalau saya jumpa dengan tuan-tuan, saya bagi RM1, tuan-tuan bagi kat saya RM1. Dekat saya ada berapa? RM1, dekat tuan-tuan ada RM1. Beza dengan ilmu. Tuan-tuan tahu buat toko, saya tahu tanam toge. Ilmu tanam toge lah. So saya pergi dekat tuan-tuan, saya abang ni cara nak tanam toge. Tuan-tuan pula abang, ni cara nak buat toko. Tadi saya ada satu je ilmu lah, saya ada berapa ilmu? 2. Tuan-tuan pula tadi ada satu ilmu lah, ada 2. Beza tak? Sebab tu dalam riwayat ini disebutkan, setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 1000 rahmat. Siang malam, pagi petang, akan diturunkan ke atas dunia ni 1000 rahmat. Dan 999 rahmat adalah rahmat yang dititipkan, diberikan kepada penuntut-penuntut ilmu. Maka tidak menjadi satu kepelikan bila mana orang yang menuntut ilmu, ganjaran, pahala, kebaikan, kebajikan, setiap derak tapak langkah kaki dia, setiap lenguh tangan lutut dia, setiap berderai turun peluh keringat dia, Allah Ta'ala gandakan dan Allah Ta'ala balaskan, Allah Ta'ala ganjarkan dengan balasan jihad fi sabilillah. Sebab tu beruntung tuan-tuan boleh mai dalam majlis ilmu.
Di saat ada orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ujian, sukar untuk mendekatkan diri pada majlis ilmu, tapi tuan-tuan boleh untuk masuk dalam majlis ilmu. Dia majlis ilmu pun mereka pun duk usah, dia kata tak boleh lama-lama. Mai 40 minit ke atas dia rasa macam kaki tak ada sebelah. Kan? Okey, kaki dia rasa tak ada sebelah. Okey lah. Bagus ya tu, kaki tak ada sebelah. Maksudnya dia dah training dah. Esok bila duduk di Raudah, di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya seronok duduk dekat situ sampai kaki kita kebas pun kita tak rasa apa sebab seronok. Tapi kalau kebas ni gigi duk kancing, duk tengok ustaz tu sambil cakap lagu tu, kan, dia duk geram mata bawah. Dia alamat dia 3. Ni baru 8-16 mukadimah pun kan. Dia kalau dia tiga karakter penuntut ilmu, bila dah mula ditunjulkan, dinampakkan kepada kita yang tengah duk cakap ni, maka kita dah kena bungkui balik wang. Dia akan 3 jenis muka. Satu muka yang tengok muka jam. Bila dia mula tengok jam tu, hang ambil ingat lah. Tu memang tak boleh pi lah. Dia duk pikak gelama masam, dia duk pikak gulai, buah munggai. Tadi perangat katup tak katup, dia mula. Yang kedua, dia tengok muka kawan dia. Dia tengok, dia duk buat lagu tu. Hampa gatal pergi panggil dia ni main bawa. Aku dah abang dah malam ni jangan duk main. Hak janggut tu dia memang meleret sikit. Dia duk buat muka kat member dah. Yang ketiga, dia tengok muka pintu. Kalau dan 3 ni complete set, memang Mobile Legend lah. Hak tu memang duk tahu dah. Memang kena berambuh buang ustaz tu. Tak boleh duk tunggu lama. Tapi saya tahu tu, yang tu berlaku di Burkina Faso, bukan di sini. Di Kidam insya-Allah Allah Taala berikan kekuatan pada tuan-tuan. Sebab tu penting. Ilmu ni adalah satu gagasan yang menjaga kita. Bahkan kita sampai ke hari ini dimuliakan kerana ilmu. Orang-orang kafir menjadi tidak tentu arah bila mengetahui bahawasanya umat Islam mendahului daripada mereka, melangkaui daripada zaman-zaman yang ada. Di saat mereka baru mengetahui bumi itu berada dalam kedudukan dan keadaan bulat, konsep trigonometri baru dipecahkan, dia punya formula. Umat Islam 700 tahun sebelum tu dah habaq dah. Bumi itu bulat. Tapi mereka yang duk petikai. Dia kata bumi ni janganlah duk pi berlayar. Nanti sampai hujung tu peluk. Pasal dia kata laut tu petak, nanti tu hujung tu dia peluk. Dia jadi tanduk ke apa ke tak tahulah. Kan dia jadi londang tengah tu dia terjatuh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok balik dalam empire orang-orang Eropah yang terkenal untuk mengemudi lautan, di lautan ada armada ketenteraan, paling tidak pun yang terkenal mungkin kerajaan Viking. Untuk Eropah lah, tu pun hanya berkisar di kawasan sekitar laut Eropah saja yang tidak memberi challenge yang kuat. Tetapi kalau nak tengok bagaimana mereka mula mendepani dan mengharungi seluruh lautan, ia paling tidak bermula sekitar tahun 1400 ke atas. Bila lepas mereka dah mengetahui bagaimana keadaan bumi yang sebenar. Setelah mereka jatuhkan kerajaan Islam Andalusia. Lepas pada tu boleh beritahu, bumi ni tak ada masalah, api letak mana pun tak jatuh. Dulu mereka curious sampai mereka jadi tabu, takut nak pi berlayar. Sebab takut nanti tak balik dan sebagainya. Sebab tu yang disebutkan salah satu usaha mereka yang terawal, mereka nak pergi ke India. Kenapa Portugal saja sampai ke India? Mula-mula tahun 1509. Amerika masa waktu tu dengan Christopher Columbus nak pi ke India juga, sebab mereka dengar India ni luah, India ni macam tu mah dan sebagainya, dan mereka pun target mereka nak pi. Maka mereka pun dapatkan dana dan akhirnya lakukan pelayaran daripada kawasan sekitar Eropah nak menuju ke India. Tapi pasal mereka tak ada ilmu baca peta, akhirnya mereka mendarat di mana? Christopher Columbus dengan Amerigo Vespucci mendarat di benua Amerika. Sampai di sana, maka mereka sangka yang itulah India. Sebab mereka kata di situ ada orang-orang yang coreng mukanya, ada bulu di kepala.
Dan mereka yang bubuh nama Red Indian tu. Bukannya geng-geng Mohawk, Cherokee ni duk abang kami ni Red Indian tak. Pasal mereka silap baca betul. Kalau ikut mereka nak pergi India betul. So mereka kata India bukan macam ni punya orang. India kulit dia macam ni. Kalau tengok dalam catatan pelayar-pelayar sebelum pada tu, oh dia kata kalau India kulit macam ni, kita jumpa India satu lagi punya jenis kulit merah, Red Indian, bubuh nama. Kita panggil sampai lah, duk sangka kata mereka adalah pelayar agung. Padahal mereka pun layak buruk betul lah. Sebab tu dengan ilmu, maka hakikat manusia itu diletakkan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat satu orang yang alim dengan ibadat satu ahli abid beza. Beza banyak. Orang yang banyak ibadat tapi tak ada ilmunya, ibadat dia tidak bersamaan dengan ibadat yang satu dilakukan oleh orang alim. Mana tidaknya orang alim ketika mana dia nak melakukan solat, dia tahu bagaimana nak membentukkan dan nak membenturkan niat dia. Bagaimana nak meluncurkan kalimah takbiratul ihramnya. Bagaimana nak melunakkan sebutan suratul Fatihah ketika dikumandangkan pada lidah hina dia. Dan dia mengetahui bahawa hakikat dia sebagai hamba perlu untuk mendokong segala dosa dan beban-beban kesilapan ketika dia bawa menghadap Allah walaupun dalam waktu solat, supaya di dalam setiap rokok dan sujudnya akan bergelimpangan jatuh segala dosa. Dan kata Nabi, bila dia habis salat dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia akan balik dalam keadaan tidak ada satu pun dosa. Manakala ahli ibadah yang tidak ada ilmunya, maka dia cuma mengambil wuduk dalam keadaan sesebaik mungkin pada faham dia, kemudian mendirikan solat, mencukupkan rukun, bila ikut masuk waktu taklid pada orang lain, dan kemudian bagi salam, selesai. Dan bagi dia itu solat. Padahal tidak. Solat itu perlu meraih banyak tangga. Antaranya kena tahu solat ini salah satu jalan untuk kita mohon bantuan daripada Allah. Wasta'inu bis sabri was salat. Bila kita tahu solat tu adalah dengan kita gunakan dia sebagai jalan minta bantuan pada Allah. Kemudian kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Salat tu bagi orang yang telah mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain pada Allah, dia tahu ibadat solat adalah untuk membuatkan dia ingat pada Allah. Tapi kalau dalam solat dia tak ingat pada Allah, dia ingat pada dunia, something wrong dengan solat dia. It's not somewhere, everywhere. Maka dia kena start over, double check, recheck setiap perjalanan rukun daripada wuduk, pakaiannya, persiapannya, sampailah kepada akhir salamnya. Dia kena recheck selalu supaya ibadat dia tak di-reject. Boleh faham? Berkeli pula. Alhamdulillah Kedah dah tak ada judi. Bagus. Kedah dah tak ada judi. Mufti Pulau Pinang pun dah menyatakan sokongan dan ucapan tahniah. Dan bukan tak boleh buat pun. Bagi orang yang ada ilmu dan dia faham konsep ilmu, judi tak memberikan kebaikan. Dan jangan risau bila kita dah mula untuk menjalankan perintah Allah, bila dibenamkan segala macam kekufuran yang lain akan mula membuak keluar. Dan tuan-tuan pun tahu apa yang berlaku bila kita dah tekan kepala kepada segala bentuk. Kalau bukanlah judi ni benda besar, mana mungkin dia disanding-gandingkan dengan khamar. Al-khamru wal maisir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, arak tu paling utama. Kalau hangpa boleh settlekan yang ni, cantik dah. Dan kalau tak boleh yang ni, yang kedua, maisir. Benda-benda berkaitan dengan segala macam judi dan sebagainya. Tapi kena ingat, jalan kita jalan yang hadap dia tu adalah benda-benda berat. Kalau kita sangka jalan ni jalan senang, dia bukan jalan mujahadah. Jalan Islam bukan jalan yang dihamparkan kapit merah 6 inci tebal dah. Tuan-tuan nak pijak tu rasa tenggelam tapak kaki dah, bukan jalan dia. Ketika Sayyidina Khabbab bin A'ad tanya dekat Nabi bila nak turun pertolongan Allah, kata Nabi SAW, umat terdahulu sebelum daripada kamu yang beriman kepada Allah, ketika kepala mereka digergaji sedikit demi sedikit sampai terbelah dua tubuh mereka, mereka tidak meninggalkan iman kepada Allah. Di kalangan mereka yang beriman sebelum kamu, wahai Khabbab, dicakar isi dan dagingnya bercerai daripada tulang. Di saat tubuh mereka luluh satu demi satu daging, tetap mereka tidak meninggalkan iman kepada Allah. Khabbab tanya, apa saya apa?
Sebab dia kena seksa, belakang badan dia berlubang. Ditunjukkan kepada Sayyidina Umar zaman di Madinah. Dekat belakang pinggul dia, dia tunjuk. Sayyidina Umar kata, ni pasal apa ni wahai Khabbab? Dia kata, aku diletakkan di atas batu yang dibakar, dan daripada atas pangkal leher sepanjang sampai ke pinggul aku berlubang, dan lubang paling dalam di pinggul dia. Batu besar tu tekan, masak, isi medak, congkeh keluar. Dan bila tinggal parut, parut tu jadi berlubang. Macam kita kata bekso lah. Khabbab bin Ad radhiyallahu an, orang yang kena seksa macam tu, tanya dekat Nabi, bila takkan macam ni punya seksa tak boleh turun Nasrullah? Tak, bukan tengok pada seksaan, tapi tengok pada setinggi dan sekuat mana keimanan dan keyakinan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu perkara ini dasarnya adalah dengan ilmu. Dan dalam apa juga keadaan kita sebagai seorang Islam, wajib atas kita untuk belajar. Mana tidak Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, seperti mana ayat yang dikongsikan surah Taha 114, wa qur rabbi zidni ilma. Dan beritahu, sebut, ucap, berdoa, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah ilmu ke atasku. Zidni, tambahkan ke atasku akan ilmu. Kenapa ilmu bukan maklumat? Sebab ilmu itulah yang akan membantu, menjaga, mengawal kita. Kalau tuan-tuan tahu satu benda bukan hak kita, dengan ilmu tuan-tuan tahu benda tu bukan hak kita, agak-agak dengan ilmu tu tuan-tuan berani dah nak ambil hak tu, benda tu. Tak berani sebab ada ilmu. Tapi kalau dengan maklumat sahaja, ni siapa punya ni? Tak tahu, ambil biar. Dia tak tahu kata hukum mencuri berdosa, tak minta izin berdosa, tak tahu mendedahkan diri pada fitnah berdosa, boleh munculkan masalah yang seterusnya. Mungkin dengan telefon tu ada orang call untuk kecemasan ke apa ke, tak boleh nak abang dan sebagainya, maka benda tu nanti akan berlarutan. Tapi kenapa dia buat? Sebab dia tidak ada ilmu. Sebab tu bila sangkaan tertinggi bila kita berhadapan dengan kelompok masyarakat Muslim yang memilih untuk melakukan segala macam pelencongan, perbuatan yang tidak berdasarkan hukum syarak, paling tidak kita akan sangkakan mereka adalah orang jahil. Ada satu orang perempuan, contoh, tidak menutup aurat, namanya Islam, ada benti lagi, kenapa tak tutup aurat? Sangkaan terbaik kita, jahil, mungkin dia tak tahu. Dan tak perlu kita tambah, takkan dia tak tahu. No ni, sangka dulu, kata dia tak tahu. Tapi kalau tanya dia, hang tahu tak tutup aurat, orang Islam kena tutup aurat? Dia tak tahu. Betul siapa tak tutup? Saja. Okey, yang kedua, gila. Gila. Ayak panas. Tahu. Ayak panas, ambil minum juga. Lepas tu kata panas. Awak panas, hang tahu kan panas? Panas, tahu. Habis tu siapa minum? Saja. Boleh faham tak? Sebab tu ilmu ni, gagasan dia bukan untuk meniarapkan kita di lembah langkah Allah. Orang yang berilmu, Allah Ta'ala akan bagi dekat dia segala bentuk kebaikan. Di dunia dia nampak, akhirat apatah lagi. Dengan ilmu dia baca surah Al-Mulk setiap malam, maka di barzakh dia akan dapat ganjaran. Walaupun pada dasarnya dia bukanlah orang yang telah melalui satu perjalanan kematian. Walaupun dia tidak mengetahui apakah itu dinding-dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Tapi disebabkan ilmu yang dipahamkan, diyakinkan, maka dia tahu. Dan sebab itu juga, bila kita sebut tentang ilmu, maka gagasan nikmatnya adalah besar. Siapa yang nak jadi penuntut ilmu, syarat dia tidak dilihat pada umur. Betul? Betul tak? Ada ulama yang mula belajar umurnya 50 tahun. Ada ulama yang belajar umurnya 80 tahun. Saya sendiri bila duduk dengan saudara baru, ada yang masuk Islam umur 70 tahun baru ni. Allah, nak baca Fatihah, kita duk ingat nak qul huwa kata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar hujung baca boleh, tapi nak mengapai dia tersusah. Okey, tak ada masalah. Kesungguhan dia nak belajar, kita tabik. Kita belum tentu boleh buat lagu tu. Dia pula duk hinggut kita. Esok jangan lupa kelas. Esok jangan lupa apa nama Google Meet. Kadang-kadang Google Meet tu saya duk mengajak tu, mengajak kipas. Telefon dia bagi tak aku tu, tengok kipas. Kita duk suruh tengok muka mana dia. Oh, dia kata sorry. Telefon jatuh, tengok kipas. Lepas tu aku duk mengajak siapa selama ni.
Sebab tu bila sebut kata nak mengaji, umur berapa pun silakan. Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Ulama pecahkan banyak pada rangkuman perkataan ini. Yang pertama, kalau orang Melayu dia kata buai laju-laju sampai cucur atap. Kan? Lepas tu dia lupa bila. Dia nak abang kata kita ni walaupun masih kecil dah boleh baca kitab. Betul kan? Kau silap pantun. Marah lepas. Lah kan boleh. Kalau kita nak tengok dalam kerangka masyarakat kita, daripada kecil sudah pun dinasihatkan dan diajarkan untuk berusaha menguasai segala macam ilmu. Walaupun ilmu tu adalah ilmu yang kita tahu kaedah yang mainstream, arus perdana, kena pergi sekolah dan sebagainya. Dan ada juga ilmu yang tak main daripada sekolah. Ilmu untuk bersiang ikan sepat ada juga, ada mengajar kat sekolah. Cara nak bersiang ikan puyuh ada. Cara nak buat tuak, tahu tuak? Sudah. Cara nak buat serkap tak ada benda-benda tu. Tapi kalau kita belajar, kelebihan pada kita. Saya baru ni makan. Cerita makan lah, okay, 8 lebih. Ada majlis, tiba-tiba mata saya duduk tengok dalam satu bekas tu, ada kuih dia duduk susun. Tengok pada jauh, dangai. Nampak dangai. Kan? Kita dangai kan boleh marah. Nampak dangai dia jadi marah sikit. Lepas tu, anak nakan saya Umar. Nah, Pak Teh, nah. Kita pun kata, macam dangai tapi awak tak terbakar. Dia kata ni dangai kukui. Abah kata bapak ni jenis duk tukar-tukar pula. Saya try makan, order terus. Memang sedap, dangai kukui. Dan bila kita pula jenis-jenis lagu tu, kita suka nak belajar. Walaupun tak ada pengajian dia, tapi pasal kita boleh minat masak, ya, kena belajar. Teman-teman lelaki-lelaki ni kena tahu, Rauk, Ikmal, Bambat. Paling kurang pemeh darat tu dia tahu beza. Nak buat asam pedas ke apa ke. Daun karapole dengan daun cenohom kena beza. Ni hampir balas ambil daun kunyit sebesar alam daun karapole. Karapole apalah orang tahu. Zaman lah dok anak perempuan kadang-kadang nak beza ketumbak dengan daun sup 6 tahun punya kajian. Kita pun hebat, dia beza bau dia, bentuk dia, akak dia, dia punya rasa dia, of course lah. Daun salam, daun tejo, beza. Macam mana kita nak tahu bunga lawang dengan bunga cengkeh pun bertukar lah. Tambah-tambah pula COVID baru ni, dia tibai segala bunga dia bubuh. Kita balik apa? Lemon hampir bubuh bunga lawang ni. Dia kata tadi saya tengok dia bubuh bunga cengkeh. Tu cengkeh, ni lawang. Aku buat nasi daging juga kawan ni. Sebab tu ilmu, ya dia tak terhad. Bukan takat umur, tetapi apa capaian. Cuma kita boleh berinteraksi ilmu mana yang baik. Sebab kata Nabi SAW, ilmu yang bermanfaat. Manfaat yang macam mana? Yang kita bagi tahu dekat orang dan orang tu bila dia jalankan ilmu tu, orang tu akan dapat kebaikan. Kita ajak dia tentang solat, kita ajak dia untuk baca bacaan wajib dalam solat. Macam selalu saya sebut dan saya kempenkan kepada tuan-tuan, bukan manifesto, tapi satu dasar pembinaan watak hakikat keimanan anak-anak. Jadilah orang pertama yang ajak kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, surah Al-Fatihah. Jangan pernah terlepas peluang ni. Kalau dah pernah terlepas, kita tak pernah ada situasi dan suasana nak ajak anak cucu kita macam tu, tak ada masalah. Jumpa dan cari budak-budak hak mana baru duk naik tu, tak kira lah. Sini ramai, anak-anak ustaz ada, anak Bambat ada, anak Rauf ada. Kita pergi cari, pegang dia, pelekoh dia, baca Fatihah aku ajak. Paling tidak, paling kurang, esok bila dia semayang, dia ingat Fatihah yang kita ajak, kita duk dapat pahala jariyah. Boleh faham tak? Kalau terlepas lah. Kalau tak boleh juga yang tu, simple. Zaman lah ada segala macam mak nikah, telefon lah apalah, buat video kokok lah, rajin suka duk buat video tu, dia pergi rakam, hantar dalam Facebook, hantar dalam YouTube, cara bacaan surah Al-Fatihah. Tapi dia tak baca pun, dia bubuh Syekh Mishari Al-Afasi baca, okey? Dan orang pula tengok adalah 300-400 orang viewer kat situ, maka dia dapat pahala.
Dan orang tu pula bila dia ajak pula orang lain, maka dia akan dapat berterusan. Dan ilmu tu dia tidaklah juga yang kita sebut mesti ilmu yang spesifik, teliti, praktikal dan mesti setiap benda tu detail. Tidak. Cukup takat kita abang, jalan ni kalau hampir tak boleh keluar kok payah untak, jalan ni boleh. Ilmu yang baik. Maka orang pun bila sampai jalan tu, aku teringat Pak Long tu pesan kat aku. Dia kata jalan kot ni tak boleh keluar pipit untak, jalan ni boleh keluar pipit untak. Maka benda tu jadi manfaat. Dan manfaat bukan benda-benda yang kita rasakan berat, tidak. Cukup takat kita pergi tengok kadang-kadang orang duk masak. Dia kata, ni ayam nak buah ke? Ayam kalau dah kita tomeh naik ni, ayam hanya nak buah awal. Bubuh lambat sikit. Yang mula-mula nak buah kena buah ubi mengalar. Ubi mengalar dengan ubi kentang pun berkeli. Budak-budak lah, bukan takat budak-budak pergi kedai pun tengok kita atas bawah. Cari ubi mengalar. Puas cari kawan tu. Kita duk nampak dah depan mata. Ubi mengalar main apa ni, stay pun tak ada dah lah. Sekati pun puas garu kepala. Habis garu kepala dia, garu kepala mak dah. Mak dah sekati dulu aku biasa beli sekati banyak. Penggah, lambat lah. Pakai aku tak tomeh lah petang tu, tengah hari tu. Pasal duk tunggu apa duk keli cari ubi mengalar. Kan? Nak bubuh ni, bubuh ubi dulu. Pasal ubi dia lambat empuk. Tapi kalau buah ayam dulu, lah buah ubi, nanti kepala hang kena empuk. Pasal ayam nanti hancur, ubi relax, steady ya, tak ada apa. Saya duk mengajak, ada seorang abang tu, dia pengawal keselamatan India. Nama dia Abang Yusof. Dia rajin masak. Tapi masakan dia, masakan India core punya lah. First time dia bagi dekat saya, gulai ayam, ubi tak kupas. Saya mengkelan lah, orang lah dia fikir apa ubi tak kupas, han duk buat CG wages ke apa, duk buat apa nama America potato kan. Rupanya bila kita pi duduk dengan dia, memang lepa punya suasana, lepa punya culture tak ada basuh bersih, lepas tu bubur terus, lepa tak potong buang kulit. Dan kita pun bila ada macam tu, kita faham ini ilmu. Sama juga bila mana kita tengok dalam bab pertanian, ada ilmu dia, ada dia punya trik, ada dia punya do and don'ts dia. Walaupun benda tu hanya selisih dalam beberapa step, tapi kadang-kadang natijah dia lebih besar. Macam tuan-tuan duk biasa dalam duduk di kalangan majlis ilmu. Ada sesetengah orang yang dia mai ke majlis ilmu daripada awal mula dia tulis sampai ke sudah. Ustaz tak bunyi apa pun dia dah tulis lah. Saya tak tahu dia tulis apa. Pernah lah kita tengok. Dia tulis apa kat situ? Ustaz tengok kipas. Tak tahu apa masalah dia. Ingat dia dulu kerja ni kot, technician ke apa ke. Sampai ke tahap apa benda pun yang ada dia akan catat. Dan orang macam ni bagus. Bagus lah sebab dia nak record benda-benda. Dan dalam waktu yang sama juga ada yang relax tadi. Depa otak Imam Syafi'i. Bulan ni main bawa kitab, bulan depan hafal lah. Relax lah, kosong depan dia tak ada apa. Kita sangka kan dia adalah Imam Syafi'i. Baik Imam Syafi'i ketika dia nak mengaji dekat Imam Malik kata hang balik hafal dulu muwatta'. Imam Syafi'i kata tak, muwatta' ada dalam kepala. Betul ke dalam kepala. Dia karang kitab tu 16 tahun. Tiba-tiba main seorang budak muda, abang kata dah hafal dah semua. Dia temai tanya, jawab balik apa yang ditanya, semua komplit, perbetul sikit apa yang kurang, barulah dia ambil jadi anak murid. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mana dia ambil satu orang anak murid dia suruh anak murid dia hafal 12,000 hadis. Dah hafal dah 12,000 hadis, anak murid dia main. Anak murid dia beritahu dekat dia dah hafal. Betul ke hafal? Betul. Sanad dan matan. Ya, sanad dan matan. Dan dia pun cerita satu demi satu. Elok dah habis, Imam Ahmad bin Hanbal kata, yang 12,000 hadis yang hafal tu semua hadis palsu. Dia kata, no, aku punya berusaha berbulan-bulan duk hafal hadis 12,000 sanad dengan matan, rupanya hadis palsu. Dia jadi tak tuah jugalah. Maka dia pun tanya dekat Imam Ahmad bin Hanbal, pasal apa hang suruh aku hafal hadis palsu? Aku main nak mengaji hadis. Dia kata, halah, hang kena tahu yang palsu lah dulu. Kalau hang tak kenal yang palsu, macam mana hang nak kenal yang asli? Hang kena kenal dulu yang tak betul ni, barulah hang boleh tahu yang asli dia macam mana. Jenis tok guru lagu tu. Mujung kita dak lah. Buat ajak hak yang bohong dulu lah kali banyak betul.
Orang pula bila dengar side A ya, side B tak ada, punggah. Sebab tu bila sebut dalam bab ilmu, maka antara tautan yang diberikan oleh Fadlatul Syekh yang pertama adalah bermohon kepada Allah. Ilmu milik siapa? Allah Al-Alim. Siapa yang nak buka faham? Futuhal Arifin. Siapa dia pembuka dan pemegangnya? Ya Fattah, Allah. Sebab tu Allahumma ftah alaina. Itu baru bab ilmu. Lepas tu baru main hikmataka. Hikmah. Bila sebut kata Allahumma ftah alaina, kita minta Allah Ta'ala buka segala perbendaharaan ilmu untuk kita. Dan orang yang boleh faham doa ni, dia tahu setiap benda yang dia lalui semua adalah cabang dan sumber ilmu. Semua benda. Walaupun benda tu yang dia pakai, walaupun benda tu yang dia nampak, walaupun benda tu yang dia pegang, walaupun benda tu yang dia dengar, benda yang dia rasa, semua benda tu adalah sumber kepada ilmu dia. Dan Allah buka kepada dia. Cuma satu lagi yang perlu untuk kita berusaha adalah hikmataka, kebijaksanaan, wisdom. Apa yang dikatakan wisdom ini? Tadi kita dapat maklumat, langgar traffic light nanti akan kena saman. Jadi hikmah dia apa dia? Hikmah dia dengan kita tak langgar traffic light, kita berkemungkinan berjaya mengurangkan kadar risiko kemalangan. Kenapa? Baik. Kalau satu orang langgar traffic light dan ada orang dekat belakang yang nampak orang tu langgar traffic light dengan faham kiri kanan depan belakang tak ada kereta lain, agak-agak yang belakang akan follow lah. Follow. Kebiasaan manusia dia lagu tu. Manusia biasa dia lagu tu. Betul tak betul? Dia akan follow. Contoh, ada yang follow inconditional, ada yang follow conditional. Maksud dia ada yang follow dengan tidak bersyarat, ada yang follow dengan bersyarat. Dalam kajian dia sebut, satu benda yang kita buat, orang akan buat balik kat kita adalah senyum. Kalau kita senyum ke orang, orang akan senyum kat kita balik. Selalunya standard lah. Sini saya tahu semua sakit gigi, saya tak senyum kat saya. Jadi kalau orang tu tak senyum balik, kita tahulah dia sakit gigi, kan? Bawa balik daripada silap beli barang ke apa kan. Yang kedua, nodding. Nodding ni kita angguk. Bila kita sembang orang kita angguk, orang tu tak tahu pasal apa, dia pun angguk. Pakcik, dia angguk gitu. Kita bukan niat nak suruh dia angguk pun, tapi dia angguk. Yang ketiga, menguap. Yang ni jarang-jarang berlaku, tapi bila berlaku, ya, dia macam berjangkit sikit. Kalau kita menguap, tengok orang yang tengok kita menguap, orang tu pun dia akan menguap juga. Dan saya berusaha untuk tak menguap lah. Lagi kalau saya menguap, semua kat menguap naya saya. Dah lah tadi dengan petai genuk lah apalah. Dan yang berapa lah? Keempat kelima? Keempat adalah di Malaysia angkat tangan. Kalau kita angkat tangan ke orang pun akan angkat tangan kat kita. Padahal haram kenal pun tak. Yang tu baru benda yang inconditional, you know. Kita tak meletakkan syarat. Tambah benda yang hak macam ni. Orang belah traffic light, kita pun tengok, macam tak ada apa, okey, dan kita pun akan belah. Dan bila jadi macam tu, ada tak risiko boleh jadi tiba-tiba ada kereta mai? Ada. Dan apa yang akan berlaku? Kemalangan. Walaupun satu berada di pihak yang benar, tapi disebabkan satu orang melanggar undang-undang kerana dengan faham ilmu dia tak menjaga dia, maklumat yang dia dapat tu tak tepat, maka benda tu akan mewujudkan risiko kemalangan yang lebih berat. Dan apa yang lagi dahsyat? Kehilangan ketua keluarga, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Ada keluarga yang tak boleh mendapat nafkah yang sempurna sebab ahli keluarga meninggal dunia. Macam-macam. So, wisdom dia dekat sini. Dia dekat titik ini. Dia bukan fikir yang ni, tetapi yang ke depan. Bila dia tengok satu-satu benda, dia bukan fikir dunia tapi akhirat. Bila dia tengok ada orang tinggal telefon, ni telefon siapa? Tak boleh. Raka. Dia nampak lagu tu dah. Boleh faham? Kan? Bila dia tengok orang dia tak kenal, dia ni siapa dia? Sangka baik dulu. Jangan letak sangka buruk. Sebab saya kalau letak sangka buruk, dikira sebagai mengumpat ke apa ke. Boleh faham tak situasi tu? Yang tu dikatakan wisdom. Dan umat ini diajak kepada kita untuk mencari kebijaksanaan sampai ke tahap ketahuilah bahawasanya kebijaksanaan itu adalah milik orang Islam. Dan dia adalah satu benda yang hilang. Dan kalau jumpa, itu memang hak kita. Maka kita kena ambil. Contoh, kalau ada orang kata dekat kita, jangan buat macam ni, nanti jadi macam tu. Dan itu adalah hikmah dia. Maka itu yang katakan hikmah yang bawa kepada kebaikan tu, kita sepatutnya kena buat.
Seperti mana kata Nabi SAW kepada orang Yahudi, kalaulah Yahudi merasakan mereka layak untuk meraihkan kejayaan Nabi Musa dalam pengajaran Fir'aun ketika melintas Laut Merah, maka umat Islam itu lebih utama untuk meraihkan kejayaan Nabi Musa melintas Laut Merah ketika menjatuhkan ataupun memerintahkan hukum untuk puasa Ashura dan juga Tasu'a. Pernah dengar kisah kan? Jadi kalau orang kafir tu dah dapat kebijaksanaan yang baik tu adalah milik kita sebenarnya. Kita yang kena ambil. Sebab tu dalam ruang yang sama kata Nabi SAW, ilmu itu hanya akan didapati dengan belajar. Ilmu ni dia keadaannya adalah didatangi, bukan mendatangi. Ilmu ni hakikat dia mestilah kita kena pi cari. Sebab tu namanya talibul ilmi, menuntut. Kenapa menuntut? Benda yang dituntut adalah benda hak kita. Ni ada orang main tuntut barang. Maksud barang tu barang siapa? Barang dia. Ilmu tu hak siapa? Hak orang Islam. Dan kita kena tuntut sebab tu hak kita. Dan tuntut ni bukanlah diukur ikat pada A, B, A+, A-, gagal, lulus. Tidak. Ilmu tu saja adalah hak kita. Kita kena ambil, kita kena tuntut. Kalau ada orang berdiri dengan kebaikan ilmu dia, maka yang selayak untuk berdiri dengan kebaikan ilmu adalah umat Islam. Dan dalam waktu yang sama juga, orang yang mendapat kebaikan dalam kerangka ilmu, nombor satu punya ilmu adalah ilmu memahamkan diri dia tentang agama dia. Kalau ilmu dia hebat, ilmu dunia dia hebat, matematik dia hebat, electrical engineering dia hebat, mechanical elektronik dia hebat, berkenaan dengan fizik dia hebat, kimia dia hebat, semua benda dia hebat. Tapi bila main rukun Islam, dia gagau, unggah. Hak ni dia punya parameter dah. Parameter untuk orang yang dikatakan penuntut ilmu yang baik. Kalau yang lain-lain tu hebat, dalam bab Islam juga dia hebat, maka cantik. Dia tahu rukun sah salat, rukun wajib salat. Dia tahu anggota wudu yang mana, syarat sah wudu apa dia. Semua tu dia dah clear dah. Ya. Yang tu baru dikatakan sebaik-baik ilmu. Habis tu yang ilmu-ilmu lain yang dia tahu tu baik juga. Bila ilmu ni baik, maka yang tu pun baik. Tapi kalau ilmu tu saja baik, yang ni tak baik, ada something wrong. Sebab nanti dia akan dipandu bukan dengan iman, tetapi dengan nafsu. Yang ni bahaya. Sebab tu pernah kita sebutkan, kepintaran yang paling pintar boleh mewujudkan dua perkara, iaitu perkara baik yang paling baik dan perkara jahat yang paling jahat. Boleh faham? Kepintaran, kebijaksanaan, kecerdikan yang paling cerdik, dia boleh menghasilkan dua benda. Kebaikan yang paling baik dan juga kejahatan yang paling jahat. Dia pakar dalam bidang fizik, dalam bidang kimia sebagai contoh. Dia boleh jadi pakar kimia. Dia boleh jadi orang yang menciptakan bahan untuk membantu umat Islam dalam urusan seharian. Tapi kalau kata dia tidak dipandu dengan iman, mungkin dia akan buat segala macam bom ke apa ke. Ini tadi ada kes bom orang di Malaysia. Bom buatan sendiri katanya. Matilah pun. Sebab tu, kalau kita ni ada ilmu tapi digunakan ke arah kemaksiatan, bukan keimanan, maka perkara itu adalah satu perkara yang amat merugikan. Dan kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan harta. Adalah yang disebutkan Nabi Daud Sulaiman. Daud Sulaiman, dia mewariskan kerajaan dan sebagainya. Nak abang dekat sini, harta yang terlalu banyak melebihi daripada ilmu. Tidak, ilmu Nabi Daud dengan ilmu Nabi Sulaiman lebih banyak daripada harta dia. Sampai lah lepas duk kaji bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Sulaiman ketika bercakap, memberi arah perintah kepada semut. Bahasa apa? Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ni masih lagi dikaji. Baru ni Ustaz Kazim pun ada abang. Lepas cerita berkenaan dengan bahtera Nabi Nuh. Dalam riwayat Israiliyat, katanya kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlegar-legar dalam waktu 6 bulan. 6 bulan accommodation dia tu, dia nak kena supply untuk setiap tingkat
Ada banyak layer. Dan setiap layer tu ada pula binatang-binatang tertentu supaya tidak bercampur. Hang buat kandang pergi buaya dengan rusa. Baik hang buka kedai Pak Mat Western tu sebelah tu. Kan? Dia nak kena asing. Yang mana vertebrata, yang mana invertebrata, yang mana omnivore, carnivore, yang mana yang herbivore, mana binatang yang kena ada pokok sekian-sekian. Tambah pula nak bawa slot binatang hak paling lambat di dunia. Allah. Ingat dia masuk paling awal kot kalau Bahtera Nabi Nuh tu kan. Kena habaq kat dia tu. Pasal dia gelak pun jenis lambat. 5 tahun baru habis 3 kali ha. Dan mereka fikir macam mana Nabi Nuh AS boleh menyediakan satu suasana yang kondusif untuk segala binatang yang datang daripada sekian banyaknya pelosok belahan dunia. Adanya tanah Siberia, ada yang tanah tinggi, ada yang Sahara. Macam-macam. So macam mana? Dia bukan jenis kita duk faham, Nabi Nuh buat kapal. Sebab kita ambil kayu bakar susun-susun bubuh tong biru bawah tu. Nah, kapal Nabi Nuh. Tu Nuh pak menekan hang. Nabi Nuh dengan intelektual, dengan penuh kecerdasan, ketelitian, pembinaan, watak kayu yang nak diletakkan, diajar tunjuk oleh Allah SWT. Macam mana nak ditanggamkan. Bahkan macam saya pernah sebut, bila mereka buat kajian, paku dah ada dah zaman tu. Dia kata Nabi Nuh buat bahtera tak guna paku. Paku dah. Yang jadi masalah kenapa mereka tak terima paku, sebab bagi so-called kelompok ini, teknologi pembinaan ataupun enrichment development dalam bidang besi hanya berlaku di zaman Nabi Daud. Sebab Nabi Daud ada satu keupayaan dia boleh melentur besi. Maksud dia tu dia dah boleh jadi tukang besi, kan? Jadi zaman tu lah baru mula ada besi. Padahal besi ni zaman sebelum tu dah ada. Nabi Adam AS bukannya turun-turun duk ligan orang hungga-hungga. Dah. Ada dengan persiapan yang disebutkan Santria Sakra. Iaitulah apa yang Allah Ta'ala ajarkan keseluruhan. Segala nama sifat Allah Ta'ala bentangkan, hidangkan untuk Nabi Adam AS. Semua benda Nabi Adam tahu. Segala bentuk pertukangan, industri tekstil, industri pemakanan, pertanian, penternakan, perubatan, bahasa, semua benda dah dikuasai oleh Nabi Adam sebelum diturunkan ke muka bumi. Sebab tu zaman Nabi Idris AS ada teknologi pembuatan zaman tu. Penternakan, macam mana boleh tahu kata nak bela binatang anak Nabi Adam AS, dan juga macam mana ada cara nak menanam pokok dan juga sayur-sayuran nak dipersembahkan kepada Allah. Melainkan dengan ada ilmu. Kita pergi tanam pokok pisang. Rumah saya babi hutan banyak. Ni bukan yang bawa ke kabinet tu dak, ni babi hutan ni. Saya tanam pisang nangka. Lepas 2 minggu pisang pun tak nampak, nangka pun hilang. Lepas tu mainlah ada seorang dia main duk tengok, dia kata, "Ustaz, tanam pokok pisang ni kita kena buat lagu ni." Dia ajak saya. Dia potong pangkai pokok tu, kali bagi akak naik ke atas. Dia kata nanti cepat naik. Saya kata betul ke? Lepas 2 minggu, apa naik? Babi dah buat kerja. Tapi dia tunjuk kat saya, ya, dia akan lebih bercambah bila kita balik kot. Dia potong lah, ada cara dia tu, kita bubuh, ada dia punya, orang kata apa, yang bagi akak cepat tu. Dia panggil apa? Pecambah akak tu. So bila kali dia nanti akan naik. Dia boleh buat macam tu pasal apa? Ilmu. Pasal ilmu. Kita turun pergi ke laut, tahan pukat. Bila lepas banih pukat tu, orang yang jadi tekong dia kata, "Ustaz, pergi duduk tepi, jangan duduk tang tu." Kata, "Siapa tak boleh duduk tang tu?" "Ustaz duduk sini sudah." Lepas tu bila tengok cara pukat turun, weh, patut dia suruh duduk tang lain. Ada kes putus jari. Disebabkan oleh jari tersaruk masuk dalam pukat. Macam mana benda ni boleh main? Pengalaman lah kawan tu pasal kena jari dia hilang lah. Kan satu. Dan orang yang habaq kat saya walaupun jari dia tak hilang, macam mana dia boleh dapat maklumat, ilmu dan yakin pada benda tu. Maka saya pula duduk di situ atas wisdom yang diberikan, selamat saya. Banyak benda. Sebab tu ilmu jangan kita pandang lekeh. Kata Sayyidina Umar, walaupun orang tu ajak aku satu huruf, dia adalah guru aku. Imam Syafi'i ketika mengajak dalam halaqah dia, ada satu orang anak kecil main bola dekat belakang. Lepas tu bola tu bergolek main depan, budak tu main. Imam Syafi'i berdiri bangun. Kemudian budak tu ambil bola, petah balik, dia duduk balik.
Habis duduk mengajak, tiba-tiba tengah duduk mengajak, tiba-tiba bola bergolek lagi. Budak tu main, dia pun berdiri. Kemudian budak tu balik. Imam Syafi'i sambung duduk, terus halaqah. Anak murid semua apa sat-sat berdiri, sat-sat mengajak, sat-sat berdiri, sat mengajak. Elok dah habis, tanya dekat Imam Syafi'i, "Wahai Imam, kenapa tadi masa budak tu main duduk bangkit sat, duduk sat, bangkit sat, duduk sat?" Dia kata sesungguhnya budak ni adalah keturunan kepada guruku. Guru Imam Syafi'i adalah keturunan kepada budak kecil tu tadi. Ada sebagai riwayat kata datuk pada budak tu. Maka dia menghormati sampai tahu tu. Sebab nak dapat jalan yang satu lagi bukan takat yang kita kata maklumat, tetapi satu lagi barakat. Kita main mengaji pula dengan kawan-kawan, dia ada satu lagi namanya ukhuwah. Kalau mengaji dalam apa nama media sosial tu, dia tak dapat ukhuwah, dia dapat kuah. Tinggi kuah sambil duduk dengar kuliah, dia duduk makan samyang apa, lalu tengoklah tinggi kuah. Memang tinggi kuah. Ada orang kata kena dapat agak jalan ilmu macam tu, ya boleh dapat maklumat. Tetapi yang lain tak dapat. Tak dapat ukhuwah dan sebagainya. Kita ada feel dia. Kalau kita mengaji dalam majlis ilmu, kita ada feel. Bahkan kita akan alert, sensitif. Kawan kita yang duduk mengaji tiba-tiba tak ada, kita akan naik. Ini pasal apa ni? Selalunya kita akan fikir dia ni sakit ke apa ke. Why? Sebab apa benda tu jadi? Ilmu. Asbab daripada ilmu tu. Dan Imam Syafi'i juga pernah memeluk satu orang Arab Badui. Yang popular kisah dia. Satu orang Arab Badui datang ke halaqah Imam Syafi'i dengan pakaiannya yang Arab Badui, dia bukan kusut masai, tapi ada nilai-nilai musafir, jalan di padang pasir. Maka adalah dia punya kita kata belemuh itulah. Maka bila mai orang Arab Badui itu tadi, Imam Syafi'i bangun dan meninggalkan meja pengajian dia mendapatkan Arab Badui tersebut dan dia memeluk Arab Badui tersebut. Kemudian selepas dia berkata sekian-sekian benda, bercakap sekian-sekian dengan Arab Badui itu tadi, Arab Badui itu pun meninggalkan dan dia kembali ke meja pengajian. Dan ditanya oleh anak murid dia, "Wahai Imam, siapakah dia tadi sampai sanggup berdiri meninggalkan majlis ilmu, yang pada kadar majlis ilmu ni adalah satu benda yang autoriti tertinggi, tapi kenapa kau berhenti untuk pergi ke situ?" Sebab dia kata orang Arab itu tadi, Badui itu tadi adalah orang yang membantu aku menyiapkan satu kitab. Kitab yang kita sebut kitab fiqh anjing. Fiqh tentang anjing. Anak murid dia kata takkan dia ni main ikut mana-mana sekedak tiba-tiba nak main ajak bab kitab fiqh anjing kot. Dia kata kitab aku yang berkenaan fiqh al-kalb, fiqh tentang anjing ni dah pun sampai ke tajuk penutup. Tetapi tak boleh ditutup disebabkan oleh satu perkara yang tak boleh dihurai. Perkaranya adalah bagaimana nak membezakan anjing yang dewasa dengan anjing yang kecil. Yang kitten dengan adult cat. Macam mana nak beza? Papi. Saya kenal baru ni. Saya nak abang kat mereka kata anjing, saya pergi abang kata kitten. Mereka pun pening. Lepas tu dia tanya saya, dia kata kitten tak boleh pegang orang Italy. Saya kata no, we are not allowed to touch kitten. Confident lah kita pun. Cakap orang putih. Tak ada sari kata. Elok dah sembang-sembang, weh, kitten kucing. Silap. Kita abang ada papi. Macam mana nak beza antara dog dengan papi kan? Anjing yang besar dengan anjing kecil tu. Maka Arab Badui ni, Imam Syafi'i dia banyak berkomunikasi dengan Arab Badui. Sebab tu dia fasahah. Orang Arab Badui ni dia cakap bahasa dia lebih fasih. Maka disebabkan dia bercampur dengan orang Arab Badui, maka dia tanya, macam mana nak tahu beza anjing yang dewasa dengan anjing yang kecil? Maka orang Arab Badui tu kata, hang tengok, anjing ni kecil lagi. Pasal apa kecil? Sebab bila dia kecil, anjing kecil ni cara dia kencing, dia akan rapatkan kaki dia ke belakang. Yang belakang tu rapat ke tanah. Kaki depan berdiri kan, kaki belakang tu rapat ke tanah. Hak tu anak anjing. Kalau anjing besar, anjing dewasa, dia akan angkat kaki sebelah. Hak tu anjing dewasa. So, kadar timeline, waktu, jarak nak abang kata dia ni dewasa dengan anjing kecil tu dah diketahui oleh Imam Syafi'i. Asbab kawan ni hebat. Dan disebabkan jawapan itu, maka aku boleh tutup dah kitab tu untuk
aku langsirkan, untuk aku lancarkan. Kalau bukan kerana dia bagi jawapan tu, tak boleh siap kita tu. Melengung, duk fikir macam mana ni. Tapi macam mana benda tu boleh tuntas? Sebab dia dah melakukan istiqra', pengamatan yang lama. Oh, dia tahu anjing macam ni. Kan, sebab tu kalau tengok anjing tu dia kencing rapat ke tanah, tu anak anjing. Anak anjing. Kalau dia angkat kaki sebelah, yang tu anjing dewasa yang kencing. Tapi kalau kawan kencing kawan ni, dia dua-dua kaki tak nampak. Dia ruyuk lagu tu kan. Bukan di sini lah, di Trinidad untuk Tobago. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang ilmu, maka janganlah pernah untuk kita mendabik dada, merasakan kita sudah punya cukup ilmu. Oh ni kita sempat bertanya dengan seorang doktor, dia kata mengaji ni sampai PhD. Ingatkan pengajian habis dah. PhD kan, pengajian habis dah. Dia kata dah, mengaji bukan pada itu, lebih daripada itu lagi. Dan jadikan setiap perkara yang kita lalui setiap hari sebagai satu pengajaran dan pelajaran untuk kita hadap. Dalam bab kita nak menjaga anak-anak, dalam bab kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan, ada dia punya kaedah, ada teknik, ada cara dia, ada taktik dia. Dan benda-benda tu tidak berdiri pada satu kedudukan yang statik, dan dia lebih mencakupi keperluan segala perkara. Sebab tu tuan-tuan, jadilah orang yang kekal sebagai penuntut ilmu daripada kita sedar bahawasanya kita perlu pada ilmu sampailah kita meninggal dunia, insya-Allah, amin. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima perkongsian kita, pertemuan kita diangkat sebagai majlis ilmu, diiktiraf dan isytihar di langit-langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka-mereka ini adalah orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu. Dan dalam kita nak mengaji, jangan pernah kita meletakkan kadar-kadar tertentu lah. Bila kita rasa nak pergi mengaji, pergi je. Jangan duk buat kelang kabut, kita kata nantilah, ataupun bila jadi benda ni barulah aku mengaji. No, ilmu ni dia setiap waktu. Tuan-tuan rasa nak pergi je. Kalau kata di tempat kita ada majlis ilmu, tolong raikan. Tempat yang mana malaikat senantiasa memayungkan setiap orang yang ada di dalam majlis tersebut, dan didoakan juga oleh para malaikat sepanjang waktu ketika mana dia menuntut ilmu, dan kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia pernah pergi belajar sekali dan dia cinta dalam majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, yang terakhir, ilmu yang benar, ilmu yang menambah tunduk, gerun, takut kita pada Allah. Tapi kalau kita belajar ilmu tu buatkan kita lagi jua, kita lagi sombong, bongkak, ego dengan Allah SWT, full of arrogant, full of ignorant, maka benda ni adalah satu benda yang tidak benar. Hakikat keilmuan yang sebenar adalah ilmu yang membuatkan kita semakin khasyah, semakin risau dengan beban dosa yang kita pikul, dan dalam waktu yang sama kita menambahkan harap pohon rahmat daripada Allah diampunkan segala dosa. Jadi moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf atas kesilapan dan juga kekasaran bahasa, tugri bicara, terajak kata terasa di mana-mana. Saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Jadikan diri kita sebagai orang yang menjadi asbab dalil untuk orang lain juga menuntut ilmu, dan jangan biarkan dunia membuatkan kita jauh daripada untuk kita mengaji dan mencari ilmu. Tercandu dengan dunia terlalu tinggi atau maksiat yang belum kita taubati adalah satu benda yang membuatkan kita menangguh untuk melakukan, menjalankan usaha menuntut ilmu. Dan dalam waktu yang sama, kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bab kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Pantun yang itu saya beritahu, hidup ini hanya menumpang, air setimba jangan dituang, nafas sesentak ditimang-timang, umur sejenak dikenang-kenang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.